Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sifat kimia asid karboksilik tingkatan 5 sebatian karbon oleh saya Cikgu Tuti. Okey, kita akan lihat 4 sifat kimia bagi asid karboksilik. Sebelum tu kita kena faham apa itu asid karboksilik. Asid karboksilik ini merupakan asid monoprotik yang merupakan asid lemah. Apabila lemah, ia akan mengayon separa dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen H+. Di sini saya ambil asid entanoik mengayon separa dalam air, maksudnya anak panahnya berbalik dan mendapat ion entanot dan juga hidrogen ion. Maka hidrogen ion yang hadir dalam asid karboksilik ini menunjukkan ia bersifat asid dan ia adalah lemah kerana ia mengayon separa, dengan tunjukkan tindak balas persamaan berbalik dan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Pengayunan asid entanoik dalam air ini boleh ditunjukkan melalui formula struktur seperti berikut. Asid entanoik kita tahu ada 2 karbon dan di hujung C1 adalah terikatnya kumpulan homolog iaitu karboksil, kumpulan karboksil, dan akan mengayon secara separa menjadi ion entanot, ion negatif pada O dan juga hidrogen ion, iaitu hidrogen ion adalah ion positif. Mengayon secara separa bermaksud dengan adanya anak panah berbalik di situ. Asid entanoik menjadi ion entanot dan juga ion hidrogen. Jikalau saya guna asid mentanoik, mungkin akan jadi dan memang akan jadi ion mentanot dan ion hidrogen. Kalau asid propanoik akan jadi ion propanot dan juga ion hidrogen. 4 sifat kimia asid karboksilik. Saya ringkaskan. Pertama, huruf L, maksudnya asid karboksilik bertindak balas dengan logam yang elektropositif, logam yang aktif untuk menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. E, maksudnya asid karboksilik bertindak balas dengan alkali, A for alkali, untuk menghasilkan garam dan juga air. K di sini adalah bertindak balas dengan logam karbonat, maksudnya karbonat logam, akan menghasilkan 3 hasil iaitu garam karbonat, gas karbon dioksida dan juga air. Manakala E ini adalah pengesteran, menghasilkan ester dengan tindak balas dengan alkohol, akan menghasilkan ester dan juga air. Jadi 4 sifat kimia asid karboksilik ini diwakilkan dengan huruf L, logam, A, alkali, K, logam karbonat, E maksudnya ester. 4 sifat asid karboksilik ini sama untuk semua ahli-ahli asid karboksilik kerana asid karboksilik mempunyai kumpulan berfungsi yang sama setiap ahlinya, iaitu karboksil. Kumpulan karboksil yang mempunyai sifat kimia yang sama. Ingat, L, A, K, E untuk sifat kimia. Mari kita lihat tindak balas asid karboksilik dengan logam L. Logam apa? Logam elektropositif. Logam elektropositif maksudnya logam tu sangat aktif, berada dalam kumpulan 1, kumpulan 2. Contohnya kalium, contohnya kalsium, contohnya magnesium, untuk menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Di sini saya ambil asid entanoik bertindak balas dengan magnesium. Magnesium itu merupakan logam yang sangat aktif. Akan menghasilkan magnesium etanot dan juga gas hidrogen. Seterusnya kita akan lihat formula struktur bagi tindak balas asid entanoik dengan logam. Asid entanoik diwakilkan dengan formula struktur karbonnya 2 dan di hujungnya adalah karbon nombor 1 yang terikat dengan kumpulan homolog iaitu karboksil dan bertindak balas dengan magnesium, logam yang elektropositif, untuk menghasilkan magnesium entanot. Maksudnya kita ada 2
entanot ion. Yang negatif yang pada huruf O. Kenapa 2? Dia perlu ikat dengan satu atom dengan satu ion magnesium untuk seimbangkan charge-nya. Jadi kita akan dapat 2 ion entanot dan juga satu ion magnesium dalam braket dan juga gas hidrogen. Okey, tindak balas asid karboksilik lain dengan logam aktif. Contohnya asid mentanoik, asid propanoik, butanoik, pentanoik, semua sekali bertindak balas dengan L logam untuk menghasilkan hasil yang sama, garam dan gas hidrogen, kerana mempunyai kumpulan karboksil yang sama iaitu sifat kimia yang sama, akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Jikalau asid mentanoik bertindak balas dengan magnesium, maka kita akan dapat magnesium metanot dan juga gas hidrogen. Jikalau asid propanoik bertindak balas dengan magnesium, kita akan dapat magnesium propanot dan juga gas hidrogen. Asid butanoik bertindak balas dengan logam aktif seperti magnesium, kita akan dapat magnesium butanot dan juga gas hidrogen. Garam yang dihasilkan bergantung kepada logam aktif yang bertindak balas dengan asid karboksilik. Okey, jikalau asid propanoik bertindak balas dengan kalsium, jadi apa ya? Pandai pun. Jadi kalsium propanot dan membebaskan gas hidrogen. Tindak balas yang kedua dengan huruf A iaitu alkali untuk menghasilkan garam dan juga air melalui tindak balas penetralan. Contohnya asid entanoik bertindak balas dengan alkali di sini iaitu natrium hidroksida. Maka ia akan menghasilkan garam, iaitu garamnya adalah natrium entanot. Ada satu ion entanot yang bercas negatif pada huruf O akan terikat dengan ion natrium yang bercas positif untuk seimbangkan ion, maka jadilah garamnya iaitu natrium entanot dan juga molekul air H2O. Sama juga dengan sama juga dengan asid karboksilik yang lain. Anda kena faham bahawa asid entanoik iaitu asid karboksilik bertindak balas dengan alkali alkali untuk menghasilkan garam dan juga air melalui tindak balas penetralan. Okey, di sini saya ambil alkalinya natrium hidroksida. Kalau kalium hidroksida, maka akan jadi kalium entanot apabila bertindak balas dengan asid entanoik dan juga air. Faham ya? Maksudnya A untuk alkali untuk hasilkan garam dan juga air. Okey, tindak balas asid karboksilik lain dengan alkali, contohnya mentanoik asid, bertindak balas dengan alkali natrium hidroksida masih menghasilkan garam dan juga air. Di sini asid mentanoik yang digunakan, maka natrium mentanot sebagai garamnya dan juga air dihasilkan sama dengan tindak balas asid entanoik dengan alkali. Kerana kumpulan berfungsinya masih sama, kumpulan karboksil, dan sifat kimianya juga sama. Kalau asid propanoik iaitu C2H5COOH bertindak balas dengan natrium hidroksida, kita akan dapat garamnya iaitu natrium propanot tambahkan dengan air. Asid butanoik akan dapat natrium butanot jika bertindak balas dengan alkali natrium hidroksida dan juga air. Okey, tindak balas kimia yang ketiga bagi asid karboksilik huruf K iaitu karbonat. Di sini akan menghasilkan 3 jenis bahan iaitu garam karbonat, gas karbon dioksida dan juga air. Semua sifat kimia ini, tindak balas kimia ini adalah secara perlahan. Okey. Kita akan tengok asid entanoik bersama dengan logam karbonatnya iaitu kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat untuk menghasilkan garam karbonatnya. Di sini kalsium akan bergabung dengan ion entanot.
untuk menghasilkan garamnya iaitu kalsium entanot tambahkan dengan gas karbon dioksida tambahkan dengan air. Dari segi persamaan anda akan lihat ada 2 molekul ion entanot yang bercas negatif pada huruf O bergabung dengan 1 ion kalsium untuk cas seimbang. Sebab tu ada bracket 2 di situ, kalsium entanot tambahkan dengan gas karbon dioksida dan juga air. Jadi anda kena faham ada 3 hasil, garam karbonat, gas karbon dioksida dan air. Sama juga dengan asid karboksilik yang lain. Contohnya mentanoic acid bertindak balas dengan kalsium karbonat sebagai logam karbonat. Anda akan dapat kalsium mentanot tambahkan dengan gas karbon dioksida tambahkan dengan air. Masih lagi 2 molekul ion entanot bergabung dengan 1 ion kalsium untuk seimbangkan cas. Asid propanoik bertindak balas dengan logam. Perhatikan logam tu iaitu magnesium karbonat. Jadi garam yang terbentuk adalah magnesium propanot. Tambahkan dengan gas karbon dioksida tambahkan dengan air. Manakala yang ketiga mempunyai karbonnya 4 di situ. Jadi itu adalah asid butanoik bertindak balas dengan logam karbonat itu kalsium karbonat, maka garamnya ikut jenis logam karbonatnya. Jadi kamu akan dapat kalsium butanot, 2 molekul ion butanot bercas negatif bergabung dengan 1 ion kalsium untuk cas seimbang membentuk kalsium butanot tambahkan dengan gas karbon dioksida dan juga air. Tindak balas yang terakhir adalah huruf E. E for ester, maksudnya tindak balas pengesteran. Dalam raca itu kita akan tambahkan asid entanoik glasial, maksudnya asid entanoik tulen. Tambahkan dengan entanol mutlak dengan beberapa titis asid sulfurik pekat sebagai mangkin dan dipanaskan. Ada anak panah di situ, dipanaskan untuk menghasilkan entil entanot dan juga air. Yang ini kita akan bincang pada tajuk ester nanti. Okey. Manakala di sini anda akan dapat perhatikan cecair tidak berwarna terapung di atas permukaan air membentuk 2 lapisan terbentuk. Kedua lapisan ini tidak larut dalam air dan bau dia sangat wangi seperti buah-buahan. Mengikut persamaan saya ada circlekan dengan warna merah, itu adalah ion entanot bergabung dengan C2H5 di situ dan anda akan dapat etil entanot. Perkataan etil itu adalah daripada kumpulan alkohol, manakala entanot itu adalah daripada siri homolog karboksilik yang digunakan iaitu asid entanoik. Kalau asid mentanoik yang digunakan di situ dan alkoholnya entanol, maka ia akan membentuk etil mentanot. Okey, jom kita lihat persamaan ini. Okey, persamaan bagi asid karboksilik mentanoic acid bertindak balas dengan etanol, kamu akan dapat esternya iaitu etil. Etil yang saya bulatkan itu adalah daripada etanol campur dengan metanot dan juga air. Jadi etil entanot sebagai ester dan juga air. Kepada dalam asid propanoik, bertindak balas dengan propanol iaitu alkoholnya propanol. So awak akan dapat dan tulis esternya nama alkohol dulu iaitu propil dan diikuti oleh nama asid karboksilik iaitu propanot tambahkan dengan air. Kalau asid butanoik maksudnya asid karboksiliknya adalah butanoik. Jadi butanot di belakang dan alkoholnya adalah etanol. Jadi namanya adalah etil. Maka esternya mesti bermula dengan kumpulan alkohol itu dulu iaitu etil dan diikuti dengan asid karboksiliknya iaitu butanot. Jadilah etil, butanot dan air. Okey, yang terakhir kita akan pergi kepada kegunaan asid karboksilik dalam kehidupan seharian. Di sini saya bagi contoh, beberapa contoh. Contohnya adalah asid mentanoik yang digunakan untuk menggumpal lateks. Lateks ni maksudnya getah.
sebagai lateks tu kan cecair. Jadi kita nak gupalkan lateks getah itu, cecair getah daripada pokok getah itu, kita gunakan asid mentanoik. Manakala asid mentanoik, nama lainnya adalah asid asetik. Ia digunakan untuk membuat cuka. Berapa peratus yang digunakan? Iaitu 5% saja. Kita juga guna untuk varnish, untuk fiber sintetik dan perisa makanan. Manakala asid benzonik digunakan untuk pengawet makanan. Anda akan lihat jikalau anda ada dalam pergi beli barang dan anda akan lihat di belakangnya ada asid benzonik. Jadi ia adalah untuk mengawet makanan supaya tahan lama. Begitu yang lain juga. Okey, jadi saya harap